الحبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang
yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi surau Haji Maksum, ahli jawatan kuasa surau, orang belakang tabir OBT, para asatizah, para habaib, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dapat kita sama-sama hadir untuk mengerjakan satu kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, kalau kita dengar azan, maka kita kena pergi ke tempat yang diazankan itu. Kalau tak pergi, rumah boleh dibakar. Itu dalam hadis dah disebut. Kalau ada kesempatan, ada waktu, maka itu yang terbaik. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia tak menjadikan hadir ke masjid tu, berjemaah di masjid tu sebagai satu kewajipan. Berbeza dengan mazhab Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanbali, semayang berjemaah dekat masjid tu diwajib. Kalau kita mazhab Syafi'i, dia hanya sunat muakkad saja. Jadi tak adalah kena bakar. Kalau duduk mazhab Hanbali tu, mungkin lebih cepat kena bakar rumah kita kan. Alhamdulillah kita mazhab Syafi'i lebih selamat. Alhamdulillah hari ni kita dah masuk 15 Syawal. 15 Syawal, antara hari-hari putih lah. 13, 14, 15. Jadi siapa yang puasa sunat 6 hari ni, puasa sunat 6 Syawal hari ni, dia dapat beberapa fadilat. Satu, pertama, puasa sunat 6. Kedua, puasa sunat hari-hari putih. Ketiga, puasa sunat hari Isnin. Dan kalau dia niat sekali dengan qada, dia dapat 4 sekali. 4 kelebihan. Yang puasa hari ni lah. Tapi ramai tak puasa sebab kita sambut Wesak Day kan hari ni. Beraya ke mata kan. Tapi fadail. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dikasihi sekalian, kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab di bawah tajuk Salat Jumaat, karya Imam An-Nawawi. Kitab ini merupakan karangan daripada nukilan. Karangan Imam Nawawi lah. Syarah Muhazzab yang mana disunting, diterjemahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Kita dah berada sampai pada muka surat 74. Solat Jumaat bagi orang yang musafir, hamba, pesakit dan orang buta. Kita tajuk tu muka surat 74. Sebelum tu kita bincang sikit tentang kita ni dalam Syawal. Kita bincang sikit tentang puasa 6, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa 6. Dalam hadis Nabi disebutkan, man shama ramadanan summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamud dahri. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 daripada bulan Syawal, inilah bulan Syawal ni, maka dia punya pahala dia seperti berpuasa 1 tahun. Terdapat perselisihan. Ini ada satu maqalah lah berkaitan dengan puasa 6 ni. Saya kongsikan dengan tuan-tuan. Ada perselisihan antara mazhab fiqh mengenai puasa 6 ini. Ada yang mencadangkan supaya puasa 6 ni dilaksanakan di hujung bulan Syawal. Dan ada yang mencadangkan supaya ia dilakukan berpisah-pisah, tidak berturut-turut, sehari turut 6. Ada yang cadangkan hujung, ada cadangkan secara berpisah-pisah. Walau bagaimanapun, bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, menghukumkan sebagai sunat sepanjang Syawal. Sudah bulan Syawal tu kita ambil mana-mana 6 hari, maka kita akan dapat fadilat puasa 6 itu. Sama ada berturut-turut ataupun berpisah. Kalau puasa straight ataupun berpisah, tak kisah, boleh diterima. Dalam permasalahan ini, Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyimpulkan dalam syarahnya bagi hadis sahih Muslim.
Jadi Imam Nawawi ni lah, ni yang kita guna kitab ni, Syarah Muhazzab ni, karya agung Imam Nawawi. Yang ni pun Imam Nawawi juga cakap. Maksudnya cuma tajuk ini dah bawah tajuk puasa 6 lah. Tapi saya sunting daripada benda yang sama. Kata Imam Nawawi, qala ashabuna wal afdalu anna siyamu sitta mutawaliyah aqba yaumul fitri. فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخر حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال. قال العلماء وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشر أشهر وستة بشهرين. Kata Imam Nawawi, dia kata ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang paling afdal dalam melaksanakan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal adalah secara berturut-turut. Ini kata mazhab Syafi'i, ashabuna. Bila disebut ashabuna, maksudnya keseluruhan ulama dan mazhab Syafi'i kata yang terbaik berturut-turut. Dia kata bagaimana dimulakan selepas Aidil Fitri. Selepas kita 1 Syawal itu masuk 2 Syawal, mula 2 Syawal tu mula puasa 6. Jika sekiranya tidak berturut-turut, dia kata, misalnya sehari puasa, 2 hari tidak, kemudian puasa lagi, asalkan genap 6 hari dalam bulan Syawal atau melewatkannya hingga ke hujung bulan, maka itu juga turut mendapat fadilat mutaba'ah. Sebab dalam hadis dia tersebutkan mutawalian, maksudnya dia berturut-turut. Jadi dalam mazhab Syafi'i dikatakan walaupun terpisah-pisah tetapi 6 hari itu berturut-turut dalam bulan Syawal. Maksudnya bukan berturut hari ke hari, tapi berturut-turut dalam bulan Syawal. Puasa yang dia ni kerana ia benar-benar berniat untuk menyambung 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya dalam bulan Syawal, yang dikatakan berturut-turut tu dalam bulan Syawal, bukan hari ke hari. Dia kata. Ulama berkata, dan amalan ini bersamaan puasa selama 1 tahun. Kerana setiap kebaikan itu akan diganjari 10 kali ganda. Maka puasa Ramadan bersamaan dengan 10 bulan dan 6 hari Syawal bersamaan dengan 2 bulan. So, kita puasa Syawal 30 hari. Sehari dia kali dengan 10 kan. Sehari dapat 10 dia punya puasa dia. So, 30 hari kali 10 bersamaan dengan 300. So, untuk Ramadan aja dia kira 300 hari. Ada mazhab Syafi'i. Ulama mengira gitu. So, 300 hari untuk puasa Ramadan. Kemudian, yang 6 hari Syawal tu, 1 hari, 10, 6. Jadi, 6 hari, jadi 60. Jadi, 300 Ramadan, 60 hari puasa 6, jadi 360. Itu yang ulama membahaskan bahawa 360 tu begitu cara pengiraan dia. Dia punya fadilat dia seperti puasa setahun. Okey, itu yang pertama. Berkaitan dengan hukum puasa 6. Yang kedua, berkaitan dengan menggabungkan niat dengan puasa qada. Ini juga biasanya dalam Syawal ni kita berlaku isu. Boleh gabung ke tak boleh kan? Terdapat perbincangan mengenai keharusan. Maksudnya boleh menggabungkan niat puasa qada. Puasa qada dengan 6 hari di bulan Syawal. Para ulama menghuraikan seperti Imam Al-Bujairimi. Imam Bujairimi ulama dan mazhab kita lah, dan mazhab Syafi'i. Dia kata di dalam hasyiah dia, hasyiah Bujairimi dari kitab dia, kalau tuan-tuan ada dalam 7 bilik tu, Bujairimi alal Khatib itu dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam hasyiah dia disebutkan Imam Ibn Hajar Al-Haythami dia dalam Fatwa Al-Kubra, Imam Ramli dan fatwanya, dan banyak lagi. Ini semua ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia katakan antaranya dalam hasyiah Syarqawi, dia kata menurut Imam Syarqawi adalah sah. Maksudnya sah menggabungkan puasa sunat 6 Syawal dengan puasa qada Ramadan. Tetapi dia kata seseorang itu tidak akan mendapat pahala penuh seperti jika seseorang itu berpuasa sunat 6 Syawal berasingan dengan puasa qada. Ini kerana penggabungan dua puasa tersebut tidak bertepatan dengan hadis. Dia kata, okey. Dalam mazhab Syafi'i,
Yang pertama, poin dia boleh nak gabung, sah. Ulama kata boleh, tak ada masalah, sah untuk gabung. Cuma disebutkan pahala tu kita tak dapat pahala yang sempurna. Maksudnya pahala yang satu-satu solid lah. Puasa 6 punya pahala, qada punya puasa yang pun tak. Bila kita gabungkan tu, pahala dia tidak sempurna, kata ashab dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak sempurna, kita kena ikut sunnah Nabi dalam hadis. Sebab dalam hadis dia sebut summa atba'u sitan min Syawal. Kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal tu hanya disebut puasa 6. Dia tak sebut dengan qada. So kalau kita pisahkan antara puasa 6 dengan qada, yang tu lebih afdal. Tetapi kalau kita gabungkan, boleh, sah. Yalah, kita kadang umur-umur dah penghujung-hujung usia ni, kadang-kadang kesihatan tu tak berapa nak mengizinkan. Niat tu kalau boleh nak dapat pahala penuh kan. Tapi kalau tak mampu nak puasa, jadi kita boleh niat gabungkan. Cuma pahala tu tak dapat sempurna seperti orang puasa asing-asing kata. Dia kata iaitu puasa sunat, dan Nabi SAW tidak menyebut puasa sunat dan qada, bahkan baginda hanya menyebut puasa sunat. Maksudnya puasa sunat 6 aja. Nabi tak sebut boleh puasa sunat tu gabungkan dengan qada. Itu dalam hadis dia sebut. Okey, kesimpulan daripada tulisan para ulama mendapati bahawa puasa itu sah apabila digabungkan, iaitu dibolehkan untuk menggabungkan niat. Cuma yang lebih afdal ialah mengasingkannya, iaitu mengasingkan puasa 6 dari puasa qada. Okey, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, antara puasa qada dan puasa 6, yang mana lebih dahulu kita nak buat? Antara puasa qada, bila kita ni ada qada, tinggal puasa dalam bulan Ramadan, dengan puasa 6, yang mana kita nak buat dulu? Okey, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, sekiranya seseorang itu ingin mengambil pandangan yang afdal, maksudnya pandangan yang terbaik lah, dia kata, perlulah mengutamakan puasa qada dahulu. Puasa qada dahulu. Sekiranya berbuka puasa pada bulan Ramadan itu tanpa keuzuran. Kalau kita tu nak ambil pandangan yang paling bagus dalam mazhab Syafi'i, dia kata kita utamakan qada dahulu. Qada tu sebab bagaimana? Sekiranya berbuka puasa pada bulan Ramadan tu tanpa ada uzur, kita ni bukan ada sebab-sebab apa keuzuran, maka pada ketika itu utamakan qada puasa dulu. Itu kalau maksudnya dalam bulan Ramadan tu kita buka puasa tanpa ada keuzuran, maka qada puasa dulu, dia kata. Sekiranya, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya berbuka puasa pada bulan Ramadan disebabkan ada keuzuran. Kita uzur. Kita apa-apa, kalau orang perempuan memang ada keuzuran dia lah. Sakit, kemudian uzur datang haid. Kalau dalam Quran disebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dalam surah Al-Baqarah, ayat berkaitan tentang puasa, Allah Ta'ala sebut sesiapa di antara kamu yang maridan, yang sakit, aw ala safarin, ataupun dalam permusafiran dan musafir, fa'iddah min ayyamin ukhra, kita boleh ganti, tukar dengan hari yang lain. So ada dua tu, sakit dan juga musafir. Maka di situ ada keuzuran di situ. Dia kata sekiranya berbuka puasa pada bulan Ramadan tu disebabkan kita uzur, kita musafir, sakit, tak sihat, dia kata maka wajar didahulukan puasa 6 hari Syawal, kerana qada puasa bagi orang yang berbuka disebabkan keuzuran bersifat muwassa', dia kata. Kalau kita ni uzur dalam bulan Ramadan, kemudian lepas tu apa dia? Kita kena dahulukan puasa 6. Sebab kita buka puasa dalam bulan Ramadan tu sebab kita uzur. Bila uzur, ganti untuk kepada yang keuzuran kita tu, untuk kita ganti puasa tu, dia sifat dia muwassa'. Muwassa' ni panjang, dalam masa 1 tahun sebelum Ramadan akan datang. Sebab dia ada keuzuran.
Iaitu tempoh waktu yang panjang. Itu poin yang kedua. Okey, kita tengok. Kemudian Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani menyebutkan dalam Bughiyatul Tullab. Ini ulama dan mazhab Syafi'i. Dia kata, dan demikian lagi, orang yang tiada puasa dengan uzur. Dan demikian lagi orang yang tiada puasa dengan uzur, sunat dia berpuasa 6 hari sunat Syawal. Melainkan orang yang berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur, maka wajib ke atasnya menyegerakan qada Ramadan. Kerana makruh mengerjakan sunat bagi orang yang ada padanya qada Ramadan dengan tiada uzur. Maka wajib menyegerakan qada dahulu. So dia kena susun tu, maksudnya kita nak ambil yang mana dulu. Kalau kita disebabkan kita ada keuzuran, maka kita puasa 6 dulu. Sebab lepas tu waktu dia panjang. Tapi kalau kita buka disebabkan sengaja, maka kita qada dulu. Yang mana kita nak dulukan. Itu ada dua poin lah. Yang penting antara puasa qada dan juga puasa 6. Mana dulu kita nak laksanakan. Dari sudut niat dia tu, ulama pun berbeza pendapat. Sebab kalau ada ulama menyebutkan qada tu dahulukan. Kalau macam ni tadi kita nak puasa tu, yang sehari tu kan, yang mana dulu. Dari sudut niat pula, nak gabung niat tu, nak sebut puasa 6 dulu ke ataupun nak sebut qada dulu. Ada ulama kata sebut qada dulu sebab itu yang lagi penting. Kemudian sebab puasa 6 tu sunat, kita dulukan yang wajib, kemudian diikuti dengan sunat. Ada ulama kata itu. Ada ulama kata tak apa, boleh. Nak sebut puasa 6 dulu pun boleh, kemudian diikuti berserta dengan qada pun boleh. Itu khilaf ulama lah. Mana-mana kita boleh guna pakai. Itulah yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam puasa 6. Dan puasa 6 ni macam-macam lah fadilat disebutkan. Seperti mana yang kita tahu, puasa setahun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Okey, baik. Kita masuk kepada kitab kita, muka surat tu 74. Surat 74, kita masuk tajuk solat Jumaat bagi orang yang musafir, hamba, pesakit dan orang-orang yang buta. Dia kata qala musannif rahimahullah. Ini kata pengarang, dia kata wala tajibu 'alal musafir lil khabari wa li'annahu mashghulun bis safari wa asbabihi falau ajabna 'alaihi inqata'a anhu. ولا تجب على العبد للخبر ولأنه ينقطع عن خدمة مولاه ولا تجب على المريض للخبر ولأنه يشق عليه القصد وأما الأعمى فإنه إن كان له قائد لازمته وإن لم يكن له قائد لم تلزمه لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد ولا يخاف مع القائد. Dia kata, pengarang berkata, pengarang kitab ni, Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab dia kata apa? Solat Jumaat ini tidak wajib ke atas orang yang musafir. Dia kata, kerana khabar. Khabar ni maksudnya hadis lah. Hadis yang telah disebutkan. Sebelum ni kita ada sebut tentang hadis tersebut. Tidak wajib. Dan kerana dia sibuk dengan permusafiran. Sebabkan sibuk dengan musafir, dengan pekerjaan dia dalam perjalanan, maka jatuhnya hukum wajib untuk solat Jumaat. Dan urusan-urusannya, urusan tentang dia musafir, dia berniaga ke, dia kerja ke, bertugas ke, maka Jumaat itu terjatuh, tidak menjadi wajib. Jika kita mewajibkan solat Jumaat ke atasnya, dia akan terputus daripada permusafiran. Kata Imam Nawawi, kalaulah orang yang musafir ini kita wajibkan ke atas dia solat Jumaat, maka hilanglah pula dia punya musafir tu. Menjadikan dia tu wajib untuk solat Jumaat. Jadi kerja dia kena terhenti, pekerjaan dia kena ditangguhkan. Jadi dia tidak jadi begitu, kata Imam Nawawi. Dia kata solat Jumaat juga tidak wajib ke atas hamba. Tadi dia kata orang yang musafir. Kemudian yang kedua, solat Jumaat juga tidak wajib ke atas hamba. Kerana khabar tersebut. So hadis sebelum ni kita baca, dia cerita tentang musafir,
hamba, dah sebutkan. Dan kerana dia akan terputus daripada berkhidmat kepada tuannya jika dia pergi mengerjakan salat Jumaat. Jadi seorang hamba, zaman kita ni tak adalah hamba. Tapi zaman dulu dan mungkin akan datang nanti kalau berlaku peperangan ke, maka sistem perhambaan tu akan ada balik. Maka hamba ni dia tak wajib. Kalau dia tu wajib, maka terputuslah dia berkhidmat kepada tuan dia. Mungkin kalau tuan dia minta hamba dia jaga rumah ke tunggu rumah, dah dia pergi sembahyang Jumaat, dia wajib, siapa nak tunggu rumah? Jadi hamba tu tidak wajib. Solat Jumaat juga tidak wajib ke atas orang sakit. Yang ketiga, dia kata ke atas orang yang sakit. Kerana hadis tersebut juga. Dan kerana pergi ke masjid akan menyusahkannya. Jadi orang yang sakit ni, orang yang tak mampu untuk ke masjid, tak mampu untuk bergerak, maka kewajipan itu terangkat. Gitu. Adapun orang buta, ni orang buta. Satu tadi musafir, hamba, orang sakit. Yang keempat dia kata orang buta. Gitu. Maka jika ada orang yang memimpinnya ke masjid, ada orang yang boleh bawa dia ke masjid, maka salat Jumaat itu wajib ke atasnya. Kalau ada orang yang boleh bantu. Yalah, macam kita sahabat-sahabat kita, ada jiran, tetangga, boleh naik kereta sekali, bawa sekali kan. Jumpa sambil-sambil keluar tu, maka kalau ada orang yang bawa, maka dia akan menjadi wajib. Jika tidak ada orang yang memimpinnya, maka solat Jumaat itu tidak wajib ke atasnya, orang buta tadi. Kerana dibimbangi, dia akan ditimpa bahaya ketika ketiadaan orang yang memimpin. Kebimbangan ini tidak ada lagi ketika ada orang yang memimpinnya. So kalau ada orang memimpin tu, selamat, dia boleh datang. Kalau tak ada, jangan main jalan-jalan, kan kena langgar kereta, motor, tak pasal-pasal. Okey, kita tengok huraian ini. Huraian kepada hadis ini. Solat Jumaat bagi orang musafir, dia kata. Dalam perenggan ini terdapat beberapa persoalan, dia kata. Pertama, solat Jumaat tidak wajib ke atas orang musafir. Inilah pegangan mazhab kita, tanpa sebarang khilaf padanya di sisi para ulama kita. Hukum ini diceritakan oleh Ibnu Munzir dan lain-lain daripada majoriti ulama radhiyallahu anhum. Itu satu. Az-Zuhri dan An-Nakhai, ini ulama dan mazhab Syafi'i lah. Dia pula berkata, jika dia mendengar azan solat Jumaat, dia wajiblah mengerjakannya. Okey, kalau yang dikatakan tadi orang yang dalam musafir tu, tiba-tiba ini pandangan. Pertama tadi asasnya kita katakan maksudnya tak wajib. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kata Zuhri dan Nakhai, ni ulama dalam mazhab ni, kalau kita tengah musafir tu, tiba-tiba kebetulan kita menjaga tu sebelah masjid, kan? Azan, dengar azan. Azan solat Jumaat. Maka kata dua orang ulama ni, kalau dengar azan tu, maka jadi wajiblah mengerjakannya. Ini bukan majoriti, maksudnya ada dua ulama dalam mazhab Syafi'i. Maka jadi wajib kalau dengar. Kemudian para ashab kita, ulama Syafi'i, berkata disunatkan bagi orang yang musafir mengerjakan solat Jumaat kerana keluar daripada khilaf dan kerana solat Jumaat itu lebih sempurna. Ini disunatkan jika dia boleh mengerjakannya. Okey, pertama tadi dia kata memang tak perlu. Kemudian dua orang ulama kata wajib kalau dengar, bukan majoriti. Kemudian kata ashab. Ashab ni maksudnya majoriti. Semua ulama dan mazhab Syafi'i dia kata macam mana? Kalau kita ni dalam keadaan musafir, maka solat yang wajib itu turun. Daripada wajib, dia turun kepada sunat sahaja. Kerana apa? Dia kata, kerana untuk kita keluar daripada khilaf. Sebab khilafnya, yang pertama hukumnya adalah wajib. Kita keluar daripada khilaf, wajib turun hukum yang nombor dua, dia jadi sunat saja. Kerana apa? Solat Jumaat tu lebih sempurna kita kerjakan daripada kita solat Zuhur. So kita keluar daripada khilaf, wajib dia jadi sunat. Jika kita boleh ada ruang, ada peluang untuk mengerjakan solat Jumaat tersebut. Kalau kita musafir, tengah-tengah jalan, kebetulan tengah jalan parking waktu Jumaat kan, Zuhur dengar azan, keluar jalan tengok ada masjid, boleh solat Jumaat. Itu yang terbaik, disunatkan. Kemudian para ashab kita berkata, disunatkan juga bagi khunsa dan kanak-kanak mengerjakan solat Jumaat. Bukan kita aja yang akil balik.
yang cukup syarat semua. Tetapi bagi khunsa, bagi pondan lah, bagi pondan yang dia lelaki lah, pondan ke arah perempuan, yang pondan dan juga kanak-kanak juga sunat mengerjakan solat Jumaat. Sebelum ni kita dah bahas dah tentang khunsa, tentang kanak-kanak. Kanak-kanak tu memang sunat. Daripada mula katakan dia bukan wajib, dia sunat. Tapi dalam keadaan musafir, hukum dia tetap sunat. Tidak pula menjadi harus, tetap menjadi sunat. Katakan. Para ashab kita bersepakat bahawa solat Jumaat gugur daripada orang musafir sekalipun perjalanannya dekat. Perkara ini telah dijelaskan di beberapa tempat sebelum ini. Secara umum dikatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i, ulama bersepakat bahawa kewajipan Jumaat itu adalah gugur bagi orang yang musafir. Itu syarat-syarat musafir tu kita dah bincang dah. 2 marhalah, 90-86 km disebutkan kan. Sekalipun dekat 100 km, tak semestinya nak 1000 km, 500 km. Cukup aja dia dalam keadaan musafir. Ini katakan musafir itu, maka terangkat hukum tersebut. Okey. Kita masuk muka surat 76. Jika orang musafir berniat untuk tinggal di tempat tujuannya, orang yang musafir ni dia berniat untuk duduk di tempat tujuan dia selama 4 hari. 4 hari atau lebih. Selain 2 hari masuk dan keluarnya, maka dia wajib mengerjakan solat Jumaat tanpa khilaf. Ini kata musannif kitab, kata Imam Nawawi. Kalau kita ni musafir, kita pada sini contohnya. Sini kita nak balik kampung dekat dekat Ipoh ke, kan? Balik Ipoh lebih lah 2 marhalah kan. Lebih 2 marhalah, dan kita niat dah hari ni hari Selasa. Hari ni Isnin kan. Katakan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari. 4 hari tu kalau kita kira sehari 5 waktu, 5 darab 4, 20. Kita sampai aja dekat tempat kita nak musafir tu, dan kita dah berniat, dah mati, aku duduk sana lama ni. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari. Cukup 20 waktu sembahyang dekat tempat itu. Cukup 20 waktu. Dia katakan. Selama 4 hari ataupun lebih, mungkin 5 hari, 6 hari ataupun kena duduk seminggu. Syarat dia lebih daripada 20 waktu lah. Dia katakan 4 hari itu. Dia kata selain hari kita bertolak, tolak hari pergi dengan tolak hari balik, dia kata, maka wajib mengerjakan salat Jumaat tanpa khilaf. Pada ketika itu walaupun namanya musafir, solat Jumaat tu jadi wajib. Jadi kalau kita dah niat hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad baru nak balik kan. Jadi yang hari Jumaat tu kena cari tempat salat Jumaat, dia kata gitu. Dia dah keluar daripada 4 hari yang musafir itu. Okey. Pada kesahihan salat Jumaat dengan orang musafir tersebut, ada khilaf yang disebutkan oleh pengarang selepas ini. So lepas ini dia nak huraikan tentang khilaf tentang kesahihan solat Jumaat orang musafir dalam keadaan musafir itu. Kita tengok. Jika dia berniat untuk tinggal di tempat tujuan dia, tempat di musafir itu kurang daripada 4 hari, maka solat Jumaat tidak wajib ke atasnya. So dia pergi tu, contohnya dia bertolak hari Rabu, Khamis, Jumaat je kan, 2 hari kurang, maka tidak wajib ke atasnya solat Jumaat. Semua ini adalah pada musafir yang bukan musafir maksiat. Musafir ni pun dengan dia jenis, kita kena buka tajuk musafir. Ada disebut sebagai musafir yang maksiat, ada musafir yang bukan maksiat. Kita pergi berniaga, pergi ziarah kan. Kalau kita pergi tu sini sampai sini, nak pergi mana? Johor, buat apa? Tengok wayang kan. Tengok wayang tu maksiat lah kan. Pergi sini, duduk sana, nak duduk dekat JB 5 hari, tengok movie kat sana straight 5 hari kan. Musafir dia pun solat jamak qasar dekat sana kan. Nanti itu maksiat. Maksudnya kita pergi yang bukan maksiat, ziarah benda ni, niat-niat yang baik lah. Okey. So dikatakan sini yang bukan maksiat ya.
Adapun pada musafir maksiat, kalau yang musafir itu dengan niatnya maksiat, maka solat Jumaat tidak akan gugur tanpa khilaf. Dia pergi 2 hari je, tapi niat dia nak tengok movie pada sini, nak tengok movie dekat JB, cuma sehari je kan, 2 hari, nak tengok betul-betul filem tadi kat sana je. Kebetulan besok tu hari Jumaat, maka kewajipan Jumaat tu tidak gugur. Kena juga solat Jumaat tu. Perkara ini telah dijelaskan dalam tajuk solat musafir. So dia banyak bab. Kita ni bab solat Jumaat yang kita ambil kan. Bab menyapu khuf dan lain-lainnya. So kewajipan itu dia dah sebutkan dalam bab musafir, bab nyapu khuf pada stokin tu, sapu atas khuf tu diceritakan tentang masalah tersebut. Okey. Itu poin yang pertama tadi, huraian dia bagi orang yang musafir. Okey, orang biasa. Kemudian ni dia masuk tajuk pula solat Jumaat bagi hamba. Solat Jumaat bagi hamba, dia kata. Yang kedua, solat Jumaat tidak wajib ke atas hamba dan hamba mukatab, dia kata. Apa dia hamba mukatab ni? Hamba mukatab ialah hamba yang berakad dengan tuannya untuk membayar kepada tuannya sejumlah harta secara beransur-ansur supaya dia menjadi seorang yang merdeka setelah pembayaran itu disempurnakan. Ni disebut hamba mukatab ni apa dia? Hamba mukatab ni jenis yang hamba ni dia diakad dengan tuan dia. Dia akad dengan tuan dia, dia nak bayar pada tuan dia tu. Contoh tuan dia kata, kamu kau nak lepas keluar daripada hamba aku, kena bayar contohnya 500,000 dia katakan. Okey, dia kata aku janji dengan tuan, aku nak bayar 500,000 tu dalam masa 5 tahun. Setahun 100,000 ni. Jadi dia ada akad dengan tuan dia. Tiap-tiap bulan dia akan bagi. Bayar berapa ratus, berapa ribu dia bayar. So itu dah ada akad. Itu disebut sebagai hamba mukatab. Dia kata, okey, dia kata, solat Jumaat tidak wajib ke atas hamba dan juga hamba mukatab. So dia ada jenis hamba yang biasa, yang terus. Dia ni memang nak jadi hamba. Hamba mukatab ni yang ada dalam diri dia untuk lepas daripada sistem perhambaan. Ada akad dengan tuan dia. Maka yang jenis ini juga sama. Kemudian ada yang ketiga disebut sebagai hamba mudarrab. Hamba mudabbar. Mata dah tak apa jelas ni. Hamba mudabbar. Hamba mudabbar ialah hamba yang digantung pemerdekaannya dengan kematian tuannya. Contohnya, si tuan berkata kepada hambanya, apabila saya mati, kamu menjadi merdeka. Itu mudabbar. Mudabbar ni yang tergantung dia punya kemerdekaan dia tu. Dia kata, tunggu dia mati, baru tuan dia mati, baru dia merdeka. Itu jenis disebut sebagai mudabbar. So 3 jenis. Hamba biasa, kemudian hamba mukatab, kemudian hamba mudabbar. Dan dia banyak lagi sebenarnya. Kategori hamba ni ada beberapa jenis lagi. Dan semualah jenis. Jenis-jenis hamba tu. Dia kata. So semua jenis-jenis hamba ni tidak wajib ke atas mereka solat Jumaat. Inilah pegangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Inilah juga yang dikatakan oleh majoriti ulama. So segala jenis hamba-hamba ni semua dia tak wajib solat Jumaat. Ibnu Al-Munzir berkata, majoriti ulama mengatakan bahawa solat Jumaat tidak wajib ke atas hamba. Hamba mudabbar dan hamba mukatab. Inilah kata-kata Ata, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik penduduk Madinah, As-Sawri penduduk Kufah, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr. Ini semua ulama dalam semua mazhab memberikan pandangan yang sama berkaitan kewajipan ke atas hamba untuk mengerjakan solat Jumaat. Ibnu Al-Munzir berkata lagi, sebahagian ulama berkata solat Jumaat adalah wajib ke atas hamba. Jika dia dihalang oleh tuannya, dia dibolehkan tidak menghadiri solat Jumaat. So bila kita bincang benda ni secara detail, kita akan dapat pendapat. Satu tadi pendapat yang majoriti ulama, semua mazhab kata hamba ni semua jenis tak wajib solat Jumaat. Namun demikian Ibnu Munzir berkata, kata Ibnu Munzir, ada pula sebahagian ulama mengatakan solat Jumaat ni wajib atas hamba.
asalnya wajib. Tetapi jika dihalang oleh tuan dia kata kau minggu ni tak boleh solat Jumaat, tunggu rumah, tak ada orang nak jaga rumah, maka ketika itu jatuh dia punya hukum wajib solat Jumaat. Tetapi kalau dalam keadaan biasa, contohnya rumah dia tepi masjid, hamba ni kan, rumah dia tepi masjid, dia boleh je nak semayang. Waktu Jumaat dia boleh semayang. Maka kalau ikut pandangan yang sebahagian ulama ni, dia duduk di masjid, maka ketika itu hukum Jumaat bagi hamba itu adalah wajib bagi dia. Itu pendapat sebahagian ulama. Tapi kalau kita ambil pendapat yang majoriti tadi, dia duduk je lah sebelah masjid, tak payah pergi sembahyang Jumaat pun tak apa. Tapi kalau nak pegang pandangan yang kedua ni, maka dia perlu sembahyang Jumaat. Okey. Diriwayatkan daripada Al-Hasan, Qatadah dan Al-Auza'i bahawa solat Jumaat itu wajib ke atas hamba yang membayar cukai, iaitu cukai kharaj. Ini daripada Al-Hasan, Qatadah dan Al-Auza'i bahawa solat Jumaat itu, ni pendapat yang lain pula. Pertama tu umum, pendapat kedua, ni yang ketiga pula. Dia kata bahawa solat Jumaat itu wajib ke atas hamba yang membayar cukai, iaitu cukai kharaj. Apa dia cukai kharaj ni? Cukai yang diambil oleh kerajaan daripada tanah yang dikuasai oleh orang Islam secara rampasan perang. Cukai yang diambil oleh kerajaan daripada tanah yang dikuasai oleh orang Islam secara rampasan pegang. Dalam rampasan pegang punya tanah. Atau tanah yang dijadikan subjek perdamaian oleh pemiliknya. Maksudnya tanah yang dijadikan sebagai akad untuk melepaskan hamba itu. Kan? Dia kata. Itu yang disebut sebagai kharaj, cukai kharaj. So kalau hamba yang ada membayar cukai kharaj ini, maka solat Jumaat itu wajib ke atasnya. Ini pendapat sebahagian ulama lagi. So ini jenis yang ketiga. Kemudian Daud radhiyallahu anhu berkata solat Jumaat itu wajib ke atas hamba secara mutlak, yakni tanpa pengecualian. Ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad. Mula tadi dia kata tak payah, lepas itu ada keadaan boleh. Ada ulama kata boleh dengan sebab tak ada halangan. Kemudian mari pula pendapat Daud, dia kata wajib untuk solat Jumaat. Tak ada pengecualian. Dan ini juga merupakan ada sebahagian pandangan daripada Imam Ahmad, daripada dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Okey, kita bagi laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله